Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Habibi dan rakan-rakan sekalian. Kami merupakan daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Ain binti Ranius, Nes Caca Mahkul alias Makbul, Amira Nur Sakina binti Junia, Nur Afika binti Jamal dan Muhammad Hilmi bin Jamil. Agensi yang telah kami temubual adalah agensi yang memberi perkhidmatan kepada orang kurang upaya iaitu Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Rumah Sinar Pelangi Lahad Datu. Agensi ini terletak di Lahad Datu dan mereka memberikan perkhidmatan kepada orang kurang upaya tidak kira dalam bentuk keperluan, penjagaan ataupun pendidikan. Berikut merupakan carta organisasi institusi Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Rumah Sinar Pelangi. Encik Rosli Ibrahim merupakan penguasa yang mengurus di institusi tersebut. Beliau merupakan salah satu staf yang telah kami temubual. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Hilmi bin Jamil dan saya akan memberikan sedikit pengenalan atau penerangan tentang tugasan kami kali ini. Organisasi perkhidmatan manusia atau dalam bahasa Inggrisnya Human Service Organization ialah organisasi yang dibentuk dengan tujuan membantu orang ramai memenuhi keperluan mereka. Tugas HSO ialah melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau memberi pelayanan kesejahteraan sosial terhadap individu, kelompok, keluarga dan masyarakat yang menghadapi masalah sosial. HSO juga akan melakukan perubahan-perubahan sikap dan tingkah laku mereka serta meningkatkan kemampuan klien agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh organisasi sosial ditujukan untuk mewujudkan, memelihara, memberi, memulihkan dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial tersebut. Untuk memudahkan proses perkhidmatan, beberapa program telah disusun secara sistematik supaya dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan dan tepat pada sasaran. Dalam melaksanakan programnya, setiap organisasi berhadapan dengan fungsi-fungsi seperti pengurusan yang akan mengarahkan program untuk mencapai objektif awalnya. Berbeza dengan organisasi amnya, HSO masih menghadapi masalah menjalankan fungsi pengurusan. Ini boleh disebabkan organisasi khidmat sosial sehingga kini masih cenderung menjurus kepada kebajikan dan tidak berdasarkan keuntungan, yaitu tidak berorientasikan keuntungan. Keadaan ini membolehkan terdapat pengaruh yang cukup besar dalam proses perkhidmatan kepada masyarakat. Fungsi organisasi sosial dalam menjalankan tugas mereka tidak akan terlepas dalam mengira usaha mereka untuk meneroka dan mengumpul potensi dan sumber dana komuniti serta penyertaan mereka. Malah bagaimana HSO boleh bekerjasama dengan pihak berkepentingan lain untuk mewujudkan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan mereka. Setakat ini, fungsi yang dijalankan antara kerajaan, swasta dan komuniti masih berjalan masing-masing dan tidak ada corak kerjasama sinergistik dalam menyediakan perkhidmatan sosial untuk memenuhi keperluan masyarakat. Dalam tugasan berkumpulan kali ini, kami telah memilih Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sinar Pelangi Lahad Datu sebagai organisasi yang telah kami menemubual dalam membantu kami untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian saja daripada saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk menyambung pembentangan kami. Hasil daripada interview Encik Rosli, organisasi persekitaran luaran mengamalkan prinsip kekeluargaan. Beliau menganggap OKU sebagai keluarga di mana beliau menganggap OKU sebagai keluarga. Kalau ada pihak luar bercerita mengenai pentadbiran, beliau menerima pendapat dan cadangan. Begitu juga di dalam persekitaran, amalan praktis mereka mengamalkan ketepatan masa. Setiap bulan Encik Rosli akan membuat laporan di Tawau dan di ibu pejabat dan mereka akan laporkan semua yang berlaku di ibu pejabat. Contohnya kehadiran tentang institusi pejabat. Contohnya kehadiran institusi, mereka akan membuat laporan setiap bulan. Organisasi luaran mereka dipantau oleh penolong pengarah bahagian Tawau. Institusi dipantau 24 jam oleh Kota Kinabalu dan Tawau. Encik Rosli sebagai ketua pejabat, beliau akan pantau dan menyediakan tugas utama dan beliau akan pastikan kaki tangan dapat capai aman daripada mereka. Hasil pemerhatian persekitaran dalaman merujuk kepada persekitaran yang bersentuhan langsung
dengan organisasi, agensi dan boleh menjejaskan aktiviti laman agensi segera langsung. Persekitaran dalaman apabila pengurusan persyarikat adalah penting untuk mengambil kira bukan sahaja pengoleh uban dalaman tetapi juga mereka yang berada di luar persekitaran agensi. Terdapat klasifikasi yang berbeza. Sebagai contoh, faktor dibagi 10. Agensi ini seperti kita ketahui dipantau oleh agensi Tawau dan Kota Kinabalu. Ada pembekal disebut itu pengeluaran industri dan pasaran hartanah. Mana-mana agensi yang bermanfaat adalah memiliki maklumat berkaitan perkenalkan lawatan tertentu. Persekitaran luaran organisasi juga merupakan pembekal pakar di syarikat tertentu. Sebagai contoh, universiti di syarikat tertentu. Sebagai contoh, universiti di institusi pendidikan menengah khusus membuat kontrak dengan agensi mengikut nama graduan boleh menjalani latihan pada masa akan datang. Seperti kita ketahui, persekitaran luaran boleh mempengaruhi keputusan perniagaan yang akan dibuat untuk jangka masa panjang dan merupakan unsur yang tidak boleh dikawal. Persekitaran di dalaman juga turut mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh penguasa. Organisasi merupakan satu kehidupan di mana ia seperti manusia kerana sering bergantungan dengan persekitaran budaya. Organisasi adalah satu unit sosial yang dibentuk untuk ahli. Organisasi mengurusnya secara kolektif. Bagi mencapai terdapat dua bahagian persekitaran di dalam sebuah organisasi, yaitu persekitaran dalaman dan luaran. Persekitaran luaran di daerah persekitaran umum meliputi semua demam yang berada di sekeliling organisasi. Ianya boleh mempengaruhi organisasi melalui dua cara, yaitu boleh mempengaruhi organisasi melalui dua kuasa. Di dalam persekitaran luaran, ianya dipengaruhi oleh elauan ekonomi, politik, global, teknologi dan sosial. Kelima-lima ini memberi impak jangka panjang terhadap pengurusan sebuah organisasi persekitaran dalaman juga. Di kerana persekitaran khusus, ianya merangkumi pemegang yang memberi kepentingan kepada luaran, di mana memberi kesan secara langsung kepada prestasi organisasi, pelanggan, pembekal, kesalahan, pesaing dan kemasukan merupakan pemegang pelbagai. Encik Rosli juga mengambil berat mempengaruhi sikap pekerja. Apabila selain itu komitmen individu, organisasi boleh mempengaruhi sikap pekerja. Komitmen individu sebuah organisasi boleh mempengaruhi sikap pekerja. Komitmen individu terhadap organisasi apa yang selesa bekerja. Hal ini kerana pekerja memerlukan organisasi dari segi fizikal dan emosi. Peran ketua itu sangat penting dalam organisasi untuk mengamalkan pekerja di dalam organisasi dalam membina keredaan antara pekerja dan organisasi. Seterusnya, the interpretive. Apakah maksud menjadi organisasi perkhidmatan manusia di Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Rumah Sinar Pelangi Lahad Datuk? Di taman didikan ini, mereka menyediakan pelbagai jenis perkhidmatan kepada kanak-kanak yang memerlukan. Mereka merupakan kanak-kanak istimewa. Perkhidmatan yang disediakan adalah seperti keperluan individu dan keperluan pendidikan kepada kanak-kanak yang mempunyai potensi dalam pembelajaran, kemahiran agar mereka dapat mengasah bakat mereka, pendidikan rohani agar mereka dapat menerima kekurangan mereka dan mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, dan tempat tinggal kepada individu yang tidak mempunyai keluarga atau penjaga. Institusi ini dibentuk untuk memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap golongan kurang upaya yang ada di Malaysia, agar masyarakat dapat membantu golongan tersebut kiralah dari bentuk segi keuangan ataupun kemudahan kepada mereka. Institusi ini juga bertujuan untuk membantu golongan OKU untuk terus hidup seperti orang lain meskipun mereka mempunyai kelainan atau kekurangan mereka tersendiri. Apakah peranan dan fungsi institusi ini kepada individu? Institusi ini membentuk kepribadian individu dan kefungsian kanak-kanak kurang upaya agar mereka bisa terus hidup seperti orang lain meskipun mereka mempunyai kekurangan sendiri. Sebagai contoh, bakat dan kemahiran yang mereka ketahui di dalam rumah didikan ini, mereka dapat digunakan untuk di luar sana. Maka mereka dapat mencari mata pencarian atau pendapat untuk menyara diri mereka untuk terus hidup seperti orang lain, sebagai contoh dengan menjual. Seterusnya, institusi ini juga
membentuk sasya dengan memberi motivasi dan pengetahuan rohani atau keagamaan kepada kanak-kanak agar individu dapat menerima kekurangan yang mereka ada dan bersemangat untuk hidup seperti orang lain meskipun mereka tahu mereka merupakan orang yang mempunyai kekurangan. Dalam persekitaran pula, institusi ini menyediakan kemudahan kepada orang kurang upaya untuk memudahkan individu untuk meneruskan hidup, terutamanya kepada individu yang tidak mempunyai keluarga atau tempat bergantung. Antara salah satu jenis kemudahan yang diberikan adalah tempat tinggal atau penjagaan. Ini selalunya diberikan kepada individu yang tidak mempunyai keluarga atau tidak mampu untuk tinggal di luar. Mereka disediakan tempat tinggal di rumah didikan untuk sementara waktu ataupun untuk waktu yang panjang. Kedua yaitu kemudahan alatan. Sebagai contoh, kerusi roda yang disediakan untuk individu yang mempunyai kecacatan kaki ataupun tidak mampu berjalan. Selalunya kemudahan alatan ini diberi daripada hasil sumbangan atau pungutan sumbangan agensi tersebut dari luar ataupun sumbangan daripada orang luar kepada agensi tersebut. Dan ketiga yaitu kemudahan pendidikan. Pendidikan khas disediakan kepada individu yang mempunyai potensi dalam pendidikan, maka mereka dapat membaca, mengira, dan menimba ilmu seperti orang lain. Keempat yaitu yaitu kemahiran. Mereka dapat memupuk bakat dan kemahiran individu agar mereka mampu tinggal di luar dengan kemahiran yang mereka ada. Seperti saya katakan sebelum ini, mereka dapat mencari mata pencarian mereka di luar dan dapat menyerah hidup mereka sendiri seperti orang lain. Dan seterusnya kesehatan. Kanak-kanak yang mempunyai masalah ringan dirawat oleh juru rawat yang terlatih. Namun bagi masalah kesehatan yang kronik pula mereka akan dirawat di hospital. Maka di dalam taman didikan ini banyak memberi kemudahan kepada individu. Apa yang saya dapat dalam mencari maksud menjadi organisasi perkhidmatan manusia di taman didikan ini, institusi ini dapat membantu golongan OKU untuk mengasah bakat dan kemahiran mereka untuk diketengahkan dalam masyarakat pada hari ini. Dan kelengkapan yang disediakan kepada individu seperti mengira dan menulis dan bertutur dengan baik dapat meningkatkan prestasi individu dalam pendidikan dan juga pergaulan agar mereka dapat memudahkan mereka untuk hidup di luar sana. Dan institusi ini juga memberi pendidikan kepada individu mengikut keupayaan yang mereka ada. Institusi ini juga bukan sahaja membantu individu untuk memenuhi kelengkapan dan keperluan mereka, namun institusi ini juga sekaligus memberi pendedahan kepada masyarakat, terutamanya kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kurang upaya atau istimewa agar mereka dapat memahami dan boleh mengatasi anak-anak mereka dengan baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nesa Cabiti Makbul, nomor metrik BP 201101116. Baiklah, saya akan membentangkan bahagian pentadbiran, yaitu bagaimana rasanya menjadi pentadbir dalam organisasi khidmat manusia. Melalui sesi temu bual bersama panel jemputan, yaitu Ketua Penguasa Taman Didikan Kanak-kanak Orang Kurang Upaya Rumah Sinar Pelangi Ladatu, kami telah mengajukan beberapa soalan kepada beliau tentang pentadbiran, yaitu bagaimana rasanya menjadi pentadbir dalam organisasi khidmat manusia. Dalam konteks ini, pada bulannya sesi temu bual dilaksanakan dengan meneroka latar belakang hidup penguasa, yaitu nama penuh beliau ialah Rosli bin Ibrahim alias Michael Rosli. Beliau merupakan anak kelahiran daerah Tawau, Sabah dan kini berusia 48 tahun. Encik Rosli berstatus sudah berkahwin serta mempunyai 6 orang cahaya mata. Beliau kini menetap di Ladatu atas faktor pekerjaannya sekarang sebagai penguasa pusat di pusat tersebut. Dari segi latar belakang pendidikan Encik Rosli, beliau mendapatkan pendidikan di Sekolah Kebangsaan Holy Trinity Tawau. Setelah itu, selepas menghabiskan atau menamatkan sekolah rendahnya, beliau telah pun menyambung pendidikan peringkat menengah rendah di Sekolah Kebangsaan Menengah Holy Trinity Tawau. Seterusnya, apabila sudah menamatkan pelajarannya di peringkat menengah rendah, beliau telah pun melanjutkan pelajaran dalam jurusan diploma, yaitu Diploma Pengurusan di Open University Malaysia secara PJJ, yaitu pendidikan jarak jauh yang berlangsung selama
3 tahun. Seterusnya, menerusi kenyataan bersama Encik Rosli, beliau menyatakan bahawa beliau pada mulanya telah menjawat jawatan sebagai pembantu AM grade 61 pada 13 Januari 1994 sehingga 20 Mei 2007, iaitu beliau telah berkhidmat selama 13 tahun sebagai pembantu AM sahaja. Secara tidak langsung, beliau sememangnya terlibat dengan penjagaan orang kurang upaya, iaitu dari segi pengurusan bantuan dan keperluan golongan OKU, di mana selama bekerja di bawah jabatan, beliau telah banyak mengambil pengalaman yang mengajar erti pahit manis dalam dunia pekerjaan. Setelah 13 tahun menjadi pembantu AM grade 61, beliau pun telah dinaikkan pangkat kepada grade 619 iaitu N19 iaitu sebagai pembantu masyarakat. Beliau dinaikkan pangkat serta dipindahkan ke daerah Kunak Sabah. Di daerah tersebut beliau terlibat secara langsung dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan, contohnya bantuan AM dan keperluan OKU di kawasan tersebut. Pada beliau bekerja di bawah Jabatan Kebajikan ini adalah satu tanggungjawab dan amanah yang perlu dijaga. Ini kerana tugas sebagai pembantu pembangunan masyarakat adalah mengurus hal ehwal sosial masyarakat, memantau skim, menjadi penyelaras dan lain-lain. Oleh sebab itu, dapat kita bayangkan tugas Encik Rosli ini lebih kepada uruskan kebajikan sekeliling, khususnya kepada pesakit orang kurang upaya. Di samping itu, setelah beberapa tahun menjawat jawatan sebagai pembantu pembangunan masyarakat N19, iaitu selama 6 tahun dari tahun 2007 hingga tahun 2017, beliau dinaikkan pangkat lagi ke Pusat Penjagaan Kebajikan Kanak-Kanak OKU di Taman Didikan Kanak-Kanak Sri Stella di daerah Tawau. Semasa sesi temu bual dijalankan, beliau juga ada berkongsi perbezaan ciri-ciri kanak-kanak normal dengan kurang upaya mengikut pengalaman beliau, iaitu mereka berbeza dari segi mental, keupayaan daya, komunikasi, tingkah laku, emosi dan fizikal. Bagi beliau, pengalamannya bekerja sebagai penguasa di Taman Sri Stella sedikit sebanyak telah memberi dampak perubahan atau sumbangan yang ketara dalam institusi tersebut. Misalnya, penubuhan jabatan tersebut telah banyak membantu dalam kesejahteraan rakyat serta skop yang luas diberikan bagi menjaga kebajikan orang kurang bernasib baik. Tuntasnya, penegasan daripada beliau, wujudan Pusat Kebajikan Sri Stella juga memberikan sumbangan sama ada dari segi perkembangan, pembangunan dan pendidikan kanak-kanak yang memerlukan di sekitar daerah Tawau. Selanjutnya, setelah 3 tahun berkhidmat di Taman Didikan Kanak-Kanak Sri Stella, iaitu tahun 2017 sehingga tahun 2019, beliau sekali lagi dinaikkan pangkat menjadi penguasa atau pentadbir pada tahun 2019 di Taman Didikan Kanak-Kanak Orang Kurang Upaya, Rumah Sinar Pelangi, daerah Lahad Datu. Ini bermakna beliau telah berkhidmat dalam institusi kebajikan selama 27 tahun lamanya, mana beliau diberi tanggungjawab oleh Pengarah Kebajikan Ibu Pejabat Kota Kinabalu untuk mengendalikan pusat kebajikan OKU tersebut. Tanggungjawab beliau dalam institusi ini merangkumi keseluruhan, bukan sahaja di pentadbiran, meliputi semua, iaitu harta benda dalam pusat adalah menjadi tanggungjawab beliau. Sebagai contoh, kenderaan, keperluan asasi kaki tangan, keselamatan dan kesihatan. Serta beliau akan memastikan keperluan dari segi makan dan minum atau keperluan rutin penghuni OKU Rumah Sinar Pelangi terjamin. Ditambah lagi, beliau juga seorang yang aktif dalam mengikuti misi-misi bantuan. Misalnya pada baru-baru ini, beliau telah mengikuti misi pengagihan bantuan COVID-19 di mana Jabatan Kebajikan kepada golongan-golongan yang memerlukan di daerah Tawau, Kunak dan Lahad Datu. Maka tidak heranlah Encik Rosli selalu mendapat tempat dalam mentadbir institusi kebajikan dari awal. Oke, itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya, saya beralih kepada kesimpulan. Hasil daripada menemu ramai agensi Taman Didikan OKU ini, terdapat beberapa penerapan nilai murni yang berkaitan. Yang pertama iaitu nilai kerjasama.
Dalam hal ini, semua anggota organisasi bersama-sama menjaga golongan OKU ini. Misalnya, mereka memberi keperluan asas seperti makanan, tempat tidur, dan sebagainya. Nilai yang seterusnya adalah nilai kasih sayang. Kesemua staf agensi ini memberi kasih sayang sepenuhnya dan tidak memilih kasih. Misalnya, menganggap mereka sebahagian daripada keluarga sendiri. Selain daripada penerapan nilai murni ini, agensi ini juga sentiasa menjaga persekitaran sosial kanak-kanak OKU ini. Misalnya, persekitaran yang bersih dan melakukan aktiviti beriadah bersama rakan-rakan mereka. Bukan itu sahaja, malah mereka juga sentiasa menjaga emosi kanak-kanak ini bagi mengelakkan daripada tindakan agresif daripada kanak-kanak ini, seperti mengacau rakan-rakan dan tidak mendengar cakap. Oleh itu, sebagai menyimpulkan pernyataan di atas adalah kanak-kanak istimewa ini juga seharusnya dijaga dengan penuh kasih sayang. Walaupun mereka berkelainan upaya, tetapi mereka juga mempunyai hati dan perasaan seperti manusia yang normal.